Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua. Nama saya Afika Izazi binti Sabri. Nombor matrik saya 2022855388. Saya daripada CTU 552 IC04. Okey, seperti mana kalian tahu, kami akan menerangkan mengenai kesejahteraan dan kaitan dengan masalah stres yang dialami oleh masyarakat di Malaysia. Saya akan menerangkan mengenai pengenalan iaitu konsep kesejahteraan dengan masalah stres dan apakah kaitan di antara kedua-duanya. Kita mulakan dengan konsep kesejahteraan. Seperti mana kita tahu, semua manusia di dunia ini mendapatkan kehidupan yang mempunyai kesejahteraan yang baik. Sama ada yang tinggal di bandar ataupun kampung, yang tua maupun muda ataupun yang sejahtera dari segi zahir dan batin. So, untuk menerangkan lebih lanjut lagi mengenai kesejahteraan ini boleh didefinisikan sebagai sesuatu konsep sentosa, makmur, selamat atau terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya dari pandangan dunia. Manakala dari segi pandangan Islam, ia dapat dilihat dari segi kandungan yang terlibat bahawa seluruh aspek ajaran Islam itu sendiri berkaitan dengan isu masyarakat. Antaranya adalah hubungan dengan Allah iaitu hablum minallah dan hablum minan nas iaitu hubungan antara Allah SWT dengan manusia. Definisi ini diberi oleh Nur Fadilah pada tahun 2020. Manakala konsep masalah stres berdasarkan Siti Nur Syafina Safi dan Yunus pada tahun 2016, ia membawa maksud bahawa stres ni merupakan salah satu fenomena yang mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kehidupan manusia. Manakala stres ini, apakah kaitan kesejahteraan dengan masalah stres adalah secara umumnya ia dinilai apabila sesuatu itu tidak dapat diprediksi iaitu unpredictable, tidak terkendali uncontrollable atau melebihi kapasitas iaitu overloading. Untuk kaitkan antara masalah stres ataupun konsep kesejahteraan dengan masalah stres ialah jika individu itu bersyukur atau mempunyai kesejahteraan yang tinggi, kerana individu itu bersyukur akan mempunyai penilaian kognitif dan efektif yang positif terhadap kehidupannya. Dan sebaliknya, jika individu itu tidak bersyukur, ia akan memberi gangguan kesejahteraan dari segi psikologi dan memberi kesan yang sangat impak yang besar kepada kehidupannya sendiri. Oleh itu, kita mestilah menerima cara hidup dan bersyukur dengan apa yang telah kita capai dalam kehidupan kita ini agar kita tenang. Itu sahaja daripada saya. Kita teruskan perbincangan ini dengan diberikan kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafika binti Rostamizi, nombor matris 2022-830234. Dan hari ini saya akan membincangkan berkaitan tentang kesejahteraan, kepentingan kesejahteraan dalam kalangan masyarakat sejagat di Malaysia. Okey, mengapa kesejahteraan ini sangat penting dalam kehidupan kita adalah yang pertama kerana kesejahteraan ini ia mampu melahirkan masyarakat yang seimbang dan juga berakhlak mulia sejajar dengan ajaran yang dibawa dalam Islam. Okey, tambahan ini pula dalam konteks Islam juga, Islam menegaskan bahawa setiap manusia perlu mempunyai tanggungjawab dan juga amanah untuk mengekalkan keseimbangan, yang mana keseimbangan ni ia perlu merangkumi setiap aspek kehidupan kita. Hasilnya kita akan dapatlah merasai nikmat kesejahteraan itu. Juga pada masa yang sama, untuk mengekalkan masyarakat yang sejahtera ni, kita juga memerlukan kepada perhubungan yang baiklah. Manakala kepentingan kesejahteraan yang kedua adalah menitikberatkan pemantapan nilai-nilai murid dalam diri. Okay, kenapa nilai murid sangat penting? Kerana nilai murid ni merupakan teras utama dalam melahirkan masyarakat yang sejahtera secara kolektif untuk masa yang berpanjangan dan juga berkekalan. Okay, kalau kita lihat pada masa sekarang pun, pembangunan dan juga pembinaan masyarakat tu sangat penting, okay, perlu dikaji secara serius. Okay, contoh yang boleh diambil ialah apabila seseorang itu menerapkan nilai murni dalam diri dia, maka dia mampu untuk membangunkan kehidupan umat dan juga seluruh peradaban
hasil daripada pembangunan modal insan yang telah diterapkan dalam diri dia. Okay, yang mana hasil dia mampu melahirkan masyarakat, dia mampu menyelahkan lagi kesejahteraan dalam kehidupan demi kepentingan diri dan juga masyarakat. Okey, dalam tambahan pula, melalui nilai-nilai murni yang telah dipraktikkan oleh seseorang, maka seseorang insan itu dia dapat untuk mempertingkatkan lagi kesejahteraan dan juga kesepaduan, dan juga mempertingkatkan lagi kestabilan masyarakat, yang mana kestabilan ini didapat dicapai dengan mantap bagi kesejahteraan hidup masyarakat yang berterusan. Kepentingan lain kesejahteraan dalam kalangan masyarakat adalah dapat menghasilkan output ataupun hasil kerja yang berkualiti. Yang mana ia mampu meningkatkan efikasi kerja seseorang itu dengan lebih produktif. Antara output berkualiti yang dimaksudkan adalah kemampuan seseorang itu dalam melaksanakan tugasan ataupun kerja yang dilakukan dengan penuh amanah dan juga integriti. Kenapa sifat ini penting? Sebab setiap manusia perlu mempunyai sifat ini, iaitu sifat amanah, dan juga seperti yang telah ditunjukkan ataupun yang telah ditunjukkan oleh teladan kita, iaitu Rasulullah SAW. Sebagai contoh, jika kita mempunyai rasa amanah dan juga integriti dalam diri, maka isu ataupun masalah seperti pecah amanah ataupun curi tulang dapat dibendung. Sebab apa? Sebab kita melakukan tugasan itu dengan penuh komited, dengan penuh rasa amanah dan juga tanggungjawab. Yang mana pada akhir nanti kita sendiri akan berasa seronok juga berpuas hati dengan output ataupun hasil yang telah kita lakukanlah. Kepuasan kerja itu kita dapat rasai hasil daripada kesungguhan kita dalam melakukan tugasan tersebut. Kesan dia, seseorang itu dia akan lebih berasa committed, dia akan lebih rasa bersungguh-sungguh dalam melakukan tugasan yang diamanahkan kepadanya, seolah-olah mereka ni sedang mengusahakan organisasi mereka sendiri. Jadi sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syafiqah binti Masyaudin. Nombor matrik saya 2020457614. Pada hari ini, saya akan menerangkan dua punca utama yang menjadi stres di kalangan rakyat Malaysia, dan ini menyebabkan berlakunya tidak kesejahteraan. Punca yang pertama adalah politik. Perkataan politik dan sejahtera tidak dapat dipisahkan secara zahirnya, kerana politik yang stabil dapat membina masyarakat yang lebih berdaya saing dan lebih sejahtera. Saya akan terangkan tentang politik di bahagian negeri. Yang pertama adalah punca disebabkan di mana suara rakyat itu tidak didengari oleh pemerintah. Apabila suara tidak didengari oleh pemerintah, maka akan berlakunya ketidaksejahteraan yang bakal dialami oleh masyarakat tersebut. Ini kerana apabila sesebuah kehendak dan keperluan yang memang diperlukan oleh rakyat tidak ditunaikan, maka ini akan membuatkan rakyat tersebut kehidupan rakyat itu tidak harmoni dan tidak stabil. Sebagai contoh yang saya berikan, di mana akhbar yang dikeluarkan oleh Kerajaan Akhbar Metro, di mana contohnya yang boleh ditampilkan adalah dari Kerajaan Akhbar Metro, seperti isu banjir yang sering terjadi di bahagian negeri-negeri pantai timur, di Terengganu dan Kelantan. Hal ini kerana hampir setiap tahun negeri yang disebutkan ini mengalami situasi bah atau banjir yang sangat dahsyat. Hal ini telah membuatkan rakyat itu menanggung kos kerugian yang hampir sama atau mungkin lebih tinggi. Dan bukan kos kerugian harta sahaja perlu ditanggung oleh rakyat, tetapi kos mental mereka. Mereka perlu menanggung bebanan pemikiran mereka apabila selepas menghadapi isu banjir ini. Pakar Perunding Sekretari dan Pengarah Pusat Kejuruteraan Klinikal MSU, Profesor Dr. Muhammad Najib Muhalwi, beliau mengatakan individu yang pernah menghadapi bencana banjir, bencana yang berulang kali, lebih cenderung untuk terkesan dengan masalah kecelaruan stres pasca trauma, iaitu PTSD. Hal ini kerana tayangan semula segala memori tentang penderitaan dan kesusahan yang dialami semasa bencana terdahulu. Mereka yang untuk disimpulkan, maksudnya adalah masyarakat yang telah menghadapi banjir ini, seperti di negeri Terengganu dan Kelantan ini, mereka menghadapi situasi banjir yang setiap tahun. Maka menurut Prof tadi, mereka lebih cenderung, lebih kemungkinan untuk memperolehi penyakit PTSD ini lebih tinggi, kerana mereka akan telah menghadapi situasi ini berulang kali. Punca yang seterusnya di peringkat negeri adalah di mana segelintir masyarakat yang terlalu sensitif dengan perkembangan politik.
Hal ini kerana perbuatan untuk mengikuti perkembangan politik secara amnya tidak salah. Tetapi apa yang merisaukan apabila seseorang itu menjadi terlalu sensitif dan obses tentang isu-isu politik yang terkini sehingga menyebabkan tidak mempunyai rutin kehidupan yang lebih terancang dan teratur. Terus saja adalah langkah untuk membina kehidupan yang sejahtera dalam menangani masalah stres. Untuk menyelesaikan isu politik yang pertama tadilah. Isu politik yang pertama tadi adalah di mana rakyat Malaysia yang tidak dinegari. Dan untuk menyelesaikan masalah ini, rakyat Malaysia perlulah bijak dalam memilih pemimpin. Buat kajian soal selidik lebih mendalam tentang pemimpin yang bakal dinobatkan. Oleh kerana pemimpin adalah tunjang utama dalam suatu kumpulan, kerana individu ini adalah yang akan mengelola serta melaksanakan segala perancangan pembangunan dalam memenuhi segala kekurangan yang dihadapi oleh orang-orang di bawah. Solusi kedua untuk punca rakyat Malaysia yang terlebih sensitif dengan perkembangan politik. Solusinya adalah mengarahkan pihak media untuk menganghatkan isu politik kepada waktu-waktu yang lebih sesuai serta mengadakan kempen kesedaran tentang pentingnya menjaga mental untuk menjaga kemaslahatan masyarakat sekitar. Dari sini masyarakat dapat sedar tentang betapa pentingnya menjaga diri dan mental mereka, kerana masyarakat yang bahagia dan berkualiti adalah masyarakat yang mempunyai tahap mental dan serta fizikal yang baik. Terima kasih dan saya akan memberi kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aminah binti Amli. Nama pendek saya adalah 2022-830364. Saya akan menerangkan punca masalah stres yang dialami oleh masyarakat Malaysia dalam segi politik. Tapi saya akan menerangkan skop lebih dalam, iaitu dalam daerah. Yang pertama adalah tiada kesejahteraan dalam hubungan antara penduduk daerah, tiada semangat perpaduan, kerjasama dan tali silaturahim di antara keluarga dan hubungan antara penduduk. Kerana perkara ini boleh terjadi apabila kurangnya sifat hormat menghormati dan membantu satu sama lain, yang perlu sepatutnya wujud dalam setiap penduduk. Ini kerana kesejahteraan di kalangan penduduk menjadi kepentingan dan bagi mewujudkan kawasan yang aman dan harmoni. Yang kedua adalah ketua daerah tidak memberikan bantuan yang telah diamanahkan kepada mereka bagi membantu dari segi kewangan dan dari segi kesihatan. Dalam keadaan ini, mereka diberikan tugas bagi membantu masyarakat dan individu yang mempunyai masalah atau memerlukan bantuan tanpa mengira perbezaan kaum, agama dan bangsa. Sepatutnya bantuan yang patut diberikan kepada mereka bila tidak sampai kepada mereka, perkara ini akan membuatkan masyarakat mengalami masalah stres kerana kepercayaan yang mereka berikan kepada ketua daerah sebagai jawatan yang diberikan akan membuatkan mereka melakukan tanggungjawab dengan amanah, tapi ianya bukanlah seperti apa yang mereka inginkan dalam seorang pemimpin. Dan seterusnya adalah solution bagi punca sebelum ini. Yang pertama adalah mewujudkan semula hubungan antara penduduk supaya ianya dapat mewujudkan masyarakat yang saling membantu dan prihatin terhadap persekitaran mereka. Kita perlu menekankan kepentingan dalam merapatkan hubungan dengan masyarakat sekeliling. Penting bagi mengukuhkan hubungan antara penduduk. Contohnya, kita boleh melakukan aktiviti bersama jiran yang dapat memberikan manfaat dalam kerjaan mereka, seperti membantu membersihkan kawasan kerjaan mereka, membantu membersihkan masjid ataupun apa-apa majlis yang kita boleh buat di masjid bagi merapatkan semula hubungan di antara penduduk. Yang kedua adalah pemeriksaan kepada kerja dan amanah yang diberikan supaya tiada isu pecah amanah dan penipuan pengambilan duit. Ketua daerah mestilah orang yang layak, memegang jawatan dan berkemampuan dalam menguruskan tanggungjawab yang dipercayai kepada mereka. Bagi pendapat saya sekurang-kurangnya dalam setahun itu pemeriksaan sebanyak 2 kali dibuat bagi membuat pemantauan terhadap kerja yang mereka lakukan. Terima kasih, itu sahaja daripada saya. Saya Suryati binti Hassan, nombor metrik 2022678356 akan membentangkan berkaitan punca permasalahan dari segi ekonomi. Yang pertama iaitu ekonomi negara. Isunya ialah kenaikan harga barang yang berterusan di Malaysia atau lebih dikenali sebagai inflasi. Menurut Muhammad Tori Yaakob, inflasi ialah kenaikan harga barang pada umum dan perkhidmatan dari masa ke semasa. Kadar inflasi pada tahap 25% iaitu berdasarkan indeks harga pengguna nasional. Ini memberi makna bahawa sepanjang tahun kadar purata perbelanjaan individu untuk barang dan perkhidmatan meningkat. Contohnya, menurut Kerajaan Akhbar Mai Sumber pada tahun 2000, harga diesel ialah RM7.70 seliter dan hari ini ialah telah meningkat kepada RM2.15 seliter.
Seterusnya berkaitan dengan sara diri. Isu kenaikan harga barang pada masa kini secara langsung menyumbang kepada peningkatan kos sara diri. Secara teorinya, semakin tinggi kos sara hidup seseorang, semakin kurang kuasa beli di kalangan pengguna. Pakar psikiatri Dr. Roza Nizam Zakaria mengungkapkan bahawa kesihatan mental kalangan pengguna berkait rapat dengan keadaan persekitaran dan juga sosioekonomi individu. Kajian Pertubuhan Kesihatan Dunia secara global menyatakan bahawa kadar kematian yang berkait rapat dengan kes bunuh diri kebanyakannya akibat kadar jurang kesamarataan pendapatan yang diukur berdasarkan Gini coefficient. Seterusnya, solusi menangani stres dari segi ekonomi negara. Peranan utama pihak kerajaan ialah semestinya memantau dan menguatkuasakan perlu dilakukan dengan sebaiknya. Contohnya, pihak kerajaan seharusnya mengutamakan keperluan rakyat meliputi isu-isu seperti pembelian rumah, mampu milik, barangan keperluan harian, kenaikan harga petrol dan sebagainya. Pihak kerajaan perlu memastikan negara kita mempunyai stok barangan yang mencukupi terutamanya menjelang musim perayaan. Semestinya harga barangan basah seperti daging dan ayam akan meningkat. Bagi ekonomi sara diri pula, setiap individu seharusnya mempunyai perancangan yang teliti sebelum berbelanja dan semestinya berbelanja pada barangan keperluan sahaja serta perlu mengelakkan sebarang pembatiran. Koperasi berperanan dalam menawarkan harga yang berpatutan kepada pengguna dalam mengimbangi kos sara hidup rakyat melalui pelbagai inisiatif. Contohnya program transformasi kedai runcit yakni yang lebih dikenali sebagai tukar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afifah Afika binti Muhammad Zalani. Saya akan menerangkan punca masalah stres dari aspek sosial. Punca masalah stres yang dialami oleh masyarakat di Malaysia dari aspek sosial adalah masyarakat yang mempunyai tekanan bekerja. Tekanan bekerja adalah masalah yang boleh menyebabkan orang ramai berasa tegang dan tidak seimbang. Ia juga boleh menjejaskan emosi, pemikiran dan keadaan minda mereka secara keseluruhan. Jika seseorang itu sangat tertekan, mereka mungkin tidak dapat menangani perkara yang berlaku di sekeliling mereka. Tekanan bekerja juga boleh disebabkan oleh perasaan tidak menyenangkan di tempat kerja seperti tertekan atau cemas. Apabila seseorang berada di bawah banyak tekanan di tempat kerja, bermakna kerja itu tidak terlalu sukar untuk mereka dan mereka tidak dapat melakukannya dengan sebaik mungkin. Orang yang mempunyai kebolehan yang kuat untuk berfikir secara logik dan menyelesaikan masalah dengan cepat berkemungkinan sangat terdedah untuk mengalami tekanan bekerja. Ini bermakna mereka berkemungkinan akan diminta untuk melakukan lebih banyak dan lebih pantas daripada yang lain yang boleh menyebabkan mereka terdedah kepada risiko kesihatan. Antara isu stres yang dialami oleh masyarakat di Malaysia dari segi sosial adalah masalah tertekan bekerja, terutamanya di musim pandemik COVID-19. Terdapat satu artikel ditulis oleh Muhammad Amlan Ibrahim yang bertajuk Pekerja Malaysia Semakin Tertekan. Artikel tersebut menyatakan bahawa pekerja di Malaysia terpaksa bekerja lebih jam untuk menampung kehidupan kerana kos sara hidup yang tinggi dan yang disebabkan oleh wabak. Terdapat juga pekerja yang menjadi mangsa diberhentikan kerja akibat pandemik COVID-19 ini. Walaupun Akta Pekerja 1955 menetapkan had dan hari bekerja maksimum untuk pekerja di Malaysia, faktor pemantauan yang lemah menjadi punca utama. Setengah pekerja masih bekerja berjam-jam. Sekiranya budaya bekerja lebih masa berterusan, pekerja di Malaysia boleh terdedah kepada risiko masalah kesihatan dan keselamatan. Seterusnya adalah cara untuk mengatasi masalah tekanan bekerja. Antaranya adalah seseorang itu perlu mempunyai sikap tegas dalam menegakkan haknya sendiri. Masalah kerja biasanya berpunca daripada seseorang itu yang tidak dapat membuat perubahan atau keputusan. Untuk membincangkan sebarang tugas atau tanggungjawab tambahan dengan pihak atasan adalah perlu untuk bercakap dengan mereka secara langsung. Selain itu, menetapkan waktu untuk berehat seketika. Sebab utama pekerja selalu tidak mempunyai masa untuk menyelesaikan tugasan adalah kerana mereka sering diberikan terlalu banyak kerja yang perlu diselesaikan dengan sekaligus. Tetapi, terdapat pelbagai cara untuk mengatur supaya tugasan dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Pekerja perlu pandai memikirkan perkara yang paling penting dan melakukan yang terbaik untuk menyiapkan tugasan yang paling penting. Susunan keutamaan boleh membantu pekerja untuk memutuskan tugasan yang perlu diselesaikan dahulu.